Projek Hebat Sains telah menghasilkan sumber pengajaran yang dibentuk untuk membantu anda mengajar kurikulum sains dan membangunkan kemahiran berfikir pelajar anda. Pada hari ini, kami berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Sepang dengan Puan Adlin Premla, anak perempuan Vincent Ramesh, yang sedang menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan kelas baharunya pada permulaan tahun akademik. Kami menggunakan pelbagai falsafah, prinsip dan amalan untuk membangunkan pemikiran pelajar yang termasuklah kitab pembelajaran 5E, Inquiry Scientific, menyoal, aneka tugasan, alat berfikir dan berkomunikasi dengan pendengar lain. Populasi ikan keli akan berkurangan disebabkan paras air sungai akan menurun. Selepas itu, populasi memerang juga akan berkurangan disebabkan populasi ikan keli yang telah berkurang, iaitu ikan keli yang telah menjadi sumber makanannya telah berkurang. Model Lihat konstruktivitis visual di bersiri hadapan. ini Apakah secara gambar ini? beransur-ansur membangunkan Wah, ya. idea pelajar, penerangan dan pemikiran menerusi 5 fasa. Pelibatan, Di sini saya ada satu soalan untuk kamu. Apakah yang akan berlaku sekiranya buaya pupus? Bagaimana kalau ikan dijangkiti sesuatu penyakit? Apakah kesan kepada rantai makanan tersebut? Jadi saya nak kamu bincang bersama pasangan anda dan sebentar lagi kita akan kongsi idea. Okey, mulakan sekarang perbincangan anda. Bagaimana kalau ikan dijangkiti sesuatu penyakit? Haiwan yang memakan ikan iaitu memerang akan mencetuskan kekurangan makanan dan mereka akan mati. penerokaan, Baiklah, ini adalah satu graf yang menarik. Jadi sila lihat apakah yang berlaku kepada ini populasi tikus. Tikus. Apakah yang berlaku kepada populasi tikus? Dia makin banyak. Banyak. Lepas tu adakah dia terus bertambah? Tak, dia menurun sedikit. Lepas menurun, kenapa dia tak terus menurun? Kenapa dia menurun? Sebab dia ada penyakit. Penyakit, baiklah. Dia menurun disebabkan ada penyakit. Kenapa dia tidak terus menurun? Sebab tikus ada daya tahan untuk penyakit. Penyakit. Okey, dia dah ada daya tahan untuk penyakit, maka seterusnya graf menjadi macam mana? Jadi naik balik. Naik balik. Lepas tu dia turun balik. Kenapa dia turun balik? Sebab daya saing untuk makanan. Daya saing untuk makanan. Okey, selain dari itu mungkin ada penyakit lain yang dihidapi oleh tikus. Bilangan Penerangan. tikus bertambah. Apakah kesan? Jika bilangan tikus bertambah, populasi burung hantu akan bertambah untuk sementara waktu kerana mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Oh, bagus. Lepas tu, kemudiannya bilangan burung hantu akan berkurangan kembali apabila populasi tikus berkurangan disebabkan burung hantu tidak mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Baik. pengolahan, Kenapa populasi rumpai menurun? Kerana ikan merupakan pemangsa buat rumpai dan ikan akan makan rumpai, kerana itu rumpai akan menurun. Baiklah, jadi sekarang Populasi memerang akan menurun. sekarang ikan dah menaik. Ikan dah naik. Populasi memerang juga akan menaik kerana ikan akan dimakan oleh memerang. Dan populasi buaya juga akan menaik. dan penilaian. Pelajar dibimbing menerusi proses pemikiran, menggunakan tugasan dan soalan yang melibatkan pelajar membangunkan pemahaman dan penerangan mereka melalui analisis dan tafsiran, penggunaan, sintesis, taakulan dan penilaian. Bilangan ikan pula menurun kerana dimakan oleh memerang. Manakala bilangan alga pula bertambah kerana bilangan ikan berkurangan. Ini kerana bilangan ikan tidak telah dimakan oleh memerang. Ikan telah dimakan oleh memerang. Alga, kenapa ia bertambah? Alga bertambah kerana alga tidak dimakan oleh ikan. Bagus. Apabila pelajar-pelajar menjalankan keseluruhan inquiry saintifik, mereka terlibat dalam pemikiran kritikal dan kreatif semasa merancang, menganalisis dan mentafsir, membuat kesimpulan, menerangkan, mensintesiskan
dan menilai. Degupan jantung akan berkurang disebabkan kita tidak menggunakan banyak oksigen untuk menggerakkan otot-otot badan. Kadar Apa yang kita ukur? Okey, saya tanya balik, apa yang kita ukur? Start dari apa yang kita kadar ukur? degupan jantung, Bagus. nadi kita. Degupan jantung nadi kita ukur. Kalau itu yang kita ukur, itu adalah pemboleh ubah Pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah bergerak balas. bergerak balas. Betul. Jadi yang bergerak balas ialah apa yang kita ukur. Aha. Jadi apakah yang dimanipulasi? Maksudnya kita ulang aktiviti ini Oh, dengan senaman. senaman atau tiada senaman. Erti kata lain, kecergasan aktiviti kita. Okey, Okey. sama ada berehat atau senam. Tak kot, harus lari satu padang. Stop. 21. Bagaimana perkembangan kerja anda? Dah siap setakat mana? Setakat. Okey, soalan 14. Apa soalannya? Okey, hubungan antara perubahan nilai dalam pemboleh ubah dimanipulasi dan kesan ke atas pemboleh ubah yang bergerak balas. Ada hubungan tak? Saya jawab. Ya, terdapat hubungan di antara hipotesis yang kami telah bincangkan sebentar tadi. Semakin cergas aktiviti yang dijalankan oleh seseorang, semakin laju degupan jantung. Okey, bagus. Okey, teruskan. Kita akan berkongsi idea sekarang. Jadi saya nak tanya soalan, okey. Apakah yang berlaku kepada otot dalam badan anda semasa anda bersenam? Siapa nak jawab soalan ni? Okey. Memerlukan lebih banyak oksigen dan tenaga. Okey, ia memerlukan lebih banyak oksigen dan tenaga. Untuk apa tu? Untuk meneruskan kerja. Okey, untuk membuat kerja. Soalan, apakah yang akan berlaku kepada kadar degupan jantung semasa bersenam? Okey, siapa nak jawab? Kadar degupan jantung meningkat. Kadar degupan jantung meningkat. Dan mengapakah ini berlaku? Seperti yang rakan kamu jawab, mengapa kadar degupan jantung meningkat? Okey, kumpulan 2. Kadar degupan jantung meningkat apabila kita bersenam kerana apabila kita bersenam, otot memerlukan lebih banyak oksigen berbanding ketika berehat. Oleh itu, jantung perlu mengepam lebih banyak darah dan dengan lebih cepat dan dalam kuantiti yang banyak untuk membekalkan oksigen kepada otot yang kekurangan oksigen. Okey. Pelbagai teknik menyoal digunakan untuk mencabar dan membangunkan idea, penerangan dan pemahaman pelajar. Teknik-teknik ini membawa mereka melalui proses pemikiran yang meletakkan mereka ke aras pemikiran yang lebih tinggi, menggunakan soalan-soalan yang bermula dengan sesuatu yang konkret dan beransur-ansur menjadi semakin abstrak. Apabila waktu rehat, degupan jantung kita akan menurun. Berbanding bila kita berlari atau bersenam, degupan jantung kita akan semakin laju. Idea yang bagus. Okey? Okey, siapa dalam kumpulan 6 boleh terangkan mengapa ini berlaku? Saya. Mengapakah ini berlaku? Ketika bersenam, degupan jantung akan meningkat disebabkan jantung akan mengepam darah yang mengandungi banyak oksigen untuk disalurkan kepada otot-otot supaya dapat menggerakkan otot-otot badan seiring dengan senaman atau kerja yang kita lakukan. Aneka tugasan digunakan dalam modul ini. Dalam contoh ini, pelajar menggunakan simulasi untuk meneroka kesan burung hantu, penyakit dan penghijrahan ke atas populasi tikus dan populasi burung hantu. Pelajar menukar pemboleh ubah dan menganalisis, mentafsir serta menerangkan hasil. Sebab, ya, teruskan. Burung hantu makan tikus, maka ia berkurang. Tapi kenapa ia tidak terus berkurang? Kenapa ia naik semula? Okey, burung hantu makan tikus, terusnya Sebab bilangan burung hantu sedikit, okey, populasi tikus naik balik. naik balik. Seterusnya, Lepas tu bila ada balik burung, dia turun sikit. okey, bagaimana dengan kecukupan makanan untuk burung hantu? Okey, apabila dia dah makan tikus, bilangan tikus berkurang. Baiklah. Lepas tu, burung hantu apa statusnya sekarang? Cukup makanan tak? Terlalu banyak. Sikit apa yang sikit? Aneka tugasan digunakan dalam modul ini. Dalam contoh ini,
pelajar menggunakan simulasi untuk meneroka kesan burung hantu, penyakit dan penghijrahan ke atas populasi tikus dan populasi burung hantu. Pelajar menukar pemboleh ubah dan menganalisis, mentafsir serta menerangkan hasil. Ikan dijangkiti penyakit jika memerang menjadi pupus atau berlaku kemarau. Jadi, saya akan bekalkan setiap pasangan dengan sehelai kertas mahjong dengan pen marker. Anda dikehendaki berbincang terlebih dahulu, berfikir dulu dengan secara mendalam untuk melakar graf untuk menunjukkan populasi buaya, ikan memerang dan sekiranya berlaku kemarau. Okey? Populasi memerang. Kenapa populasi rumpai menurun? Kerana ikan merupakan pemangsa buat rumpai dan ikan akan makan rumpai, kerana itu rumpai akan menurun. Baiklah, jadi sekarang populasi memerang akan menurun. sekarang ikan dah menaik. Ikan dah naik. Populasi memerang juga akan menaik kerana ikan akan dimakan oleh memerang. Dan populasi buaya juga akan menaik. Buaya Bila buaya pupus, bilangan memerang akan tambah. Bilangan memerang tambah. Situasi kami adalah buaya menjadi pupus. Apabila buaya pupus, bilangan memerang akan bertambah. Ini kerana memerang tidak dimakan oleh buaya dan tidak perlu berebut makanan dengan buaya. Manakala bilangan ikan pula menurun kerana dimakan oleh memerang. Manakala bilangan alga pula bertambah kerana bilangan ikan berkurangan. Ini kerana bilangan ikan telah dimakan oleh memerang. Dalam penilaian dan aktiviti akhir bagi sesetengah episod pembelajaran, pelajar terlibat dalam komunikasi dalam pelbagai cara seperti melalui surat, laporan, persembahan PowerPoint atau poster. Kaedah ini melibatkan pelajar mensintesiskan dan menilai idea mereka. Anda akan mendapati bahawa pelbagai pendekatan digunakan untuk membawa pelajar melalui proses pemikiran yang membolehkan mereka mencapai aras pemikiran yang lebih tinggi.